Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran kita. Hari ini Ustazah akan sambung pembelajaran yang ke-7 bidang Al-Quran, kesantunan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berbincang tajuk kesantunan dakwah Rasulullah, marilah sama-sama kita tengok standard kandungan untuk pelajaran yang ke-7, membaca ayat 159 surah Al-Imran dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumuskan kefahaman ayat. Standard pembelajaran murid dapat membaca ayat 159 surah Al-Imran dengan betul, lancar serta bertajwid. Yang kedua, menyatakan terjemahan ayat. Yang ketiga, menerangkan tuntutan ayat 159 surah Al-Imran dari aspek yang pertama bersifat dengan lemah lembut, iaitu pemaaf, memohon keampunan untuk orang lain. Yang ketiga, bermesyuarat. Yang kedua, berazam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Standard pembelajaran keempat, menghuraikan pengajaran ayat dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan. Dan yang terakhir, mengamalkan sifat lemah lembut, berazam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara beradab dan istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tajuk kesantunan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak pelajar, sila perhatikan bacaan Ustazah dan ikut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Surah Al-Imran ayat 159. Okey, baiklah pelajar. Kita tengok sama-sama maksud ayat yang telah Ustazah baca tadi. Fabima rahmatin minallah, yang bermaksud maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu wahai Muhammad, lintalahum, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni para sahabat dan pengikutmu. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, lam faddu min haulik, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, oleh itu maafkanlah mereka, yakni mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, serta bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan keduniaan itu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Tuntutan mencontohi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat yang telah dibacakan tadi. Terdapat 5 tuntutan
mencontohi sifat Rasulullah. Yang pertama, lemah lembut. Yang kedua, pemaaf. Yang ketiga, memohon keampunan untuk orang lain. Yang keempat, bermesyuarat. Yang kelima, berazam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Baiklah anak-anak pelajar, kita tengok contoh yang pertama. Yang pertama, lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang lemah lembut. Contohnya, baginda sentiasa menggunakan tutur kata yang baik dan intonasi suara yang sesuai walaupun ketika berada di pasar. Selain itu, baginda juga membalas kejahatan manusia dengan kebaikan. Lemah lembut perlu diamalkan walau ketika berhadapan dengan musuh. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam agar memberikan peringatan kepada Firaun dengan nasihat yang lemah lembut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Surah Taha ayat 44, yang bermaksud, kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia beringat atau takut. Contoh sifat Rasulullah yang kedua adalah pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang yang pemaaf. Contohnya, baginda memaafkan perbuatan penduduk Makkah yang pernah mencaci dan menghina baginda. Contoh yang ketiga, mohon keampunan untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan umatnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu taala walaupun mereka pernah menyakiti baginda. Contohnya, baginda telah tercedera dalam perang Uhud. Baginda tetap berdoa memohon keampunan untuk kaumnya. Hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Yang bermaksud, ya Allah, ampunkanlah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Amalan memohon keampunan untuk orang lain merupakan amalan para nabi. Contohnya, doa para nabi yang contoh doa nabi yang dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ialah doa Nabi Musa, surah Al-A'raf ayat 151. Doa Nabi Ibrahim, surah Ibrahim ayat 35 hingga 41. Doa Nabi Nuh, surah Nuh ayat 28. Seterusnya, contoh yang keempat adalah bermesyuarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermesyuarat agar keputusan yang terbaik dapat diperoleh. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan Salman Al-Farisi untuk menggali parit semasa perang Khandaq. Dan yang terakhir, contoh terakhir adalah berazam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berazam dan bertawakal ketika melaksanakan sesuatu pekerjaan. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertegas untuk menuju ke medan Uhud setelah bermesyuarat dengan para sahabat. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-an innahu laisa linabiyyin idza labisa la'matahu an yad'aha hatta yuqatil." Yang bermaksud, sekarang sesungguhnya tidak mungkin bagi seorang nabi apabila memakai baju perangnya membukanya kembali sehingga dia berperang. Okey, baiklah pelajar, kita tengok kepada pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah pertama bersifat lemah lembut agar dapat menarik orang lain mendekati Islam.
Yang kedua, memupuk sifat pemaaf kerana sifat ini dapat mengelakkan perpecahan. Yang ketiga, memohon keampunan untuk orang lain sebagaimana mereka mahu didoakan sedemikian. Yang keempat, mengamalkan mesyuarat dalam organisasi agar keputusan terbaik dapat dicapai. Dan yang terakhir, berazam untuk melaksanakan segala keputusan mesyuarat yang telah disepakati. Yang keenam, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala diserahkan hasil daripada segala usaha yang telah dilakukan. Sekian dulu untuk kali ini, kita jumpa lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.